Selamat petang, salam sejahtera. Aku udah banyak kali cakap, selepas Najib masuk penjara, pasti akan banyak perkara yang menarik berlaku di Malaysia. Antaranya ialah, selepas 20 hari Najib dimasukkan penjara, satu kenyataan yang aku fikir satu pengiktirafan besar untuk kehakiman Malaysia dan Mahkamah Malaysia tiba-tiba muncul pula. Satu pengiktirafan kepada kerajaan Ismail Sabri Yaakob yang aku fikir perlu diambil inisiatif, perlu diiktiraf oleh UMNO sendiri. Berhentilah menyalahkan Ismail Sabri Yaakob, kerana terbukti dengan tindakan Ismail Sabri Yaakob yang langsung tak mahu sentuh, tak mahu campur tangan dalam kes hakim, kes mahkamah, maka beliau mendapat pengiktirafan. Bukankah itu satu perkara yang baik untuk digunapakai oleh UMNO dan Barisan Nasional? Hari ini, Tun Musa Hitam kata, saya tak pernah lihat badan kehakiman yang bebas seperti hari ini, kata beliau. Tun Musa Hitam menegaskan, beliau tidak pernah melihat badan kehakiman yang bebas seperti hari ini, terutama yang melibatkan hal ehwal politik. Aku nak bagi kredit yang paling baik untuk Perdana Menteri kita Ismail Sabri Yaakob pada hari ini, pada waktu ini. Beliau telah menunjukkan satu credibility, integriti yang luar biasa. Aku fikir tidak salah untuk kita memberikan satu peluang, satu kredit terbaik, tertinggi, pengiktirafan terbaik untuk Ismail Sabri Yaakob. Ramai kata beliau lemah, ramai kata beliau tidak mampu menangani banyak isu, tapi sebenarnya di dalam ramai orang kata gagal itu, dialah Perdana Menteri yang satu-satunya telah menaikkan semula kehakiman, badan kehakiman di Malaysia. Seperti yang Tun Musa Hitam katakan ini, dia tidak pernah melihat badan kehakiman yang bebas seperti yang terjadi hari ini, terutama yang melibatkan hal ehwal politik. Menurut timbalan Perdana Menteri itu, institusi kehakiman negara hari ini sangat tegas, sehingga mencetuskan kemarahan banyak pihak, khususnya terhadap golongan yang mempunyai kepentingan politik. Dalam masa sama, Musa Hitam juga tidak menolak, ada juga golongan yang gembira, kerana sistem perundangan negara memperlihatkan tiada campur tangan daripada kerajaan. Termasuk akulah. Aku sangat gembira dengan apa yang berlaku dalam sistem kehakiman yang ada di Malaysia pada hari ini. Kita dapat melihat betapa Malaysia ke arah menjadi sebuah negara yang baharu, yang bebas, bahkan penuh dengan keadilan. Inilah yang kita tunggu-tunggu, inilah yang kita hasratkan dalam Malaysia, yang mana keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Beliau berkata juga, Musa Hitam juga mengatakan bahawa saya tidak pernah menyaksikan badan kehakiman bebas seperti sekarang. Sangat tegas, katanya, dan sudah tentu yang berkaitan dengan kepentingan politik yang melibatkan banyak pihak akan marah dan gembira, tetapi perkara yang kita perlu berpegang pada prinsip tidak campur tangan yang pernah Anda lihat padanya jelasnya. Tun Musa Hitam juga berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Malaysia Persatuan Disleksia Malaysia di Ibu Negara hari ini, pada Khamis. Beliau berkata demikian sebagai mengulas keputusan mahkamah berkaitan dengan kes penyelewengan dana serta rasuah yang menyaksikan beberapa ahli politik dijatuhkan hukuman, termasuklah Rosmah Mansur, dan yang terkini juga Bung Mukhtar diperintahkan untuk membela diri atas kes rasuah. Ini menunjukkan bahawa integriti mahkamah di Malaysia makin hari makin terbaik. Inilah yang kita tunggu-tunggu supaya para pelabur yang ada di luar sana lebih percaya, lebih yakin dengan kemampuan Malaysia, lebih yakin dengan kebolehan Malaysia dalam menangani banyak perkara. Tambah Musa lagi, kebebasan badan kehakiman perlu dipertahankan bagi memastikan prinsip keadilan terus ditegakkan di negara ini. Jika Anda terlibat secara emosi, Anda mungkin tidak gembira, katanya. Sangat jelas dalam badan kehakiman kita adalah bebas.
malah peguam adalah sebahagian daripada isu kebebasan institusi ini. Tetapi bagi saya, setakat ini dalam hidup saya ini tidak pernah sebebas yang saya saksikan dalam hidup saya, katanya lagi. Wow, bayangkan beliau yang menjadi timbalan Perdana Menteri satu ketika dahulu dalam kerajaan Barisan Nasional, tiba-tiba pula mengatakan bahwa beliau tidak pernah melihat kebebasan kehakiman yang pernah ada seperti hari ini. Bukankah itu sesuatu yang amat baik? Bukankah itu satu pengiktirafan dan satu kredit yang paling besar untuk kerajaan Ismail Sabri Yaakob? Aku pikir berhentilah orang-orang yang menghentam Ismail Sabri Yaakob, terutamanya geng-geng Lokman Adam, yang mengatakan Ismail Sabri Yaakob itu tak eloklah, gagallah, dan sebagainya. Karena yang dilihat oleh Lokman mungkin emosi, tapi yang dilihat oleh kita semua ialah kejayaan Ismail Sabri Yaakob memulihkan kepercayaan rakyat terhadap kehakiman Malaysia. Selain daripada itu, aku juga melihat Ismail Sabri Yaakob begitu bijak di dalam menangani isu ketidakstabilan politik yang ada di Malaysia. Beliau bukan saja telah membawa UMNO semakin mula disukai oleh orang ramai kerana pembersihan demi pembersihan yang berlaku di dalam UMNO, tapi Ismail Sabri Yaakob juga memperlihatkan bahawa UMNO mempunyai jalan keluar yang baru. UMNO mempunyai terang baru untuk dapat dibersihkan dan dapat dijenamakan semula. Jika dilihat, kalaulah Ismail Sabri Yaakob mendengar kepada kehendak-kehendak orang-orang tertentu dalam UMNO, aku pasti UMNO bukan menjadi lebih kuat, tetapi UMNO akan menjadi lebih lemah kerana akan dilihat lebih cenderung kepada tindakan-tindakan yang tak baik. Oleh sebab itu, pada pendapat saya, Ismail Sabri Yaakob memang sesuai menjadi poster boy untuk Barisan Nasional dan UMNO. Selain daripada kebijaksanaannya berkawan dengan musuh, walaupun pada masa yang sama beliau tidak pernah tunduk kepada musuh-musuhnya, beliau telah membawa nama baru ataupun membawa kepada penstabilan UMNO itu sendiri. Jadi sudah waktunya Ismail Sabri Yaakob diberikan peranan lebih besar dalam UMNO. Sebagai contoh, sekarang ini dia adalah naib presiden UMNO. Sudah waktunya Ismail Sabri Yaakob dilantik sekurang-kurangnya menjadi timbalan Presiden UMNO, dan yang terbaik kalau dia jadi Perdana Menteri dan juga menjadi Presiden UMNO, supaya apapun keputusan semuanya terletak dalam tangannya. Itu dia yang berlaku 20 hari selepas Najib masuk penjara yang amat menggembirakan Malaysia. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.